Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perjuangan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang berada di luar sana, walaupun tak kira di mana anda berada, di Selangor, Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan sekalipun, ataupun di mana-mana sajalah di dalam Malaysia kita ni kan. Sekarang ni kita semua berada dalam satu situasi yang mana berdepan dengan suasana PKPB. Walaupun Perlis, Perak tu masih lagi belum dilaksanakan PKPB, namun ia tidaklah bermakna kita semua bebas untuk melakukan apa saja. Kita kena sentiasa berhati-hati, stay at home, bak kata orang. Baik, tuan-tuan dan puan, salam perjuangan kepada semua dan terima kasih kerana sudi untuk turut serta kita punya perkongsian. Saya harapkan tuan-tuan dan puan dapat kongsikan perkongsian ini kepada sahabat-sahabat yang lain juga. Moga kita dapat sebarkan manfaatnya bersama. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan, saya minta izin kepada tuan-tuan dan puan untuk kongsikan satu pembawakan yang kita boleh kira sangat-sangat penting sebenarnya untuk kita tahu. Sebab kan, macam mana kita nak buktikan bahawa yang kita ni sebenarnya hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak tahu kita ni sebenarnya hidup? Adakah kita ni benar-benar hidup sebenarnya, tuan-tuan dan puan? Benda tu macam menguji. Tak terfikir, iyakah kita hidup? Kalau jasad kita nak tahu jasad kita benar-benar hidup, senang, tuan-tuan dan puan. Kita rasa yang kalau betul jasad kita hidup, kita cuba tarik nafas, bermakna kita masih hidup sebab kita mampu lagi bernafas. Atau dengan arti kata lain, kita ni sedang bernyawa. Sedang bernyawa. Ataupun kita boleh cek kat nadi kita, masih lagi ada denyutan-denyutan. Cek jantung kita, masih lagi berdegup. Masih lagi berdegup. Bermakna jasad kita hidup. Tapi adakah kita benar-benar dalam kehidupan? Adakah kita benar-benar hidup, tuan-tuan dan puan? Baik, hari ini saya nak kongsikan apakah makna kita hidup sebenarnya. Kenapa? Macam mana kita tahu kita ni hidup? Betul ke kita ni hidup? Selain ini saya nak kongsikan benda tu. Ada yang excited kan? Baik, tuan-tuan dan puan, saya minta sekali lagi tolong sebar-sebarkan perkongsian kita pada hari ini untuk semua dapat manfaatnya bersama, insya-Allah. Baik, hari ni saya nak kongsikan tentang apa makna kehidupan itu sebenarnya yang membuktikan seseorang itu benar-benar hidup. Iaitu menggunakan perkataan hidup itu sendiri. H-I-D-U-P. Hidup. Nampak ke? Saya harap tuan-tuan dan puan jelas apa yang saya cuba tuliskan. Walaupun marker ni tak berapa nak terang kan. Jadi saya minta maaf. Tapi tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan dan puan dapat tengok dengan jelas. H-I-D-U-P. Hidup. Saya tak tahu sama ada terbalik ke apa ke. Nanti saya cek semula. Baik. Tapi saya harap tak terbalik lah. H-I-D-U-P. Hidup. Which is, hidup ni sebenarnya adalah H. Hinggap. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara je, tuan-tuan dan puan. Biasanya kita guna istilah hinggap ni untuk siapa? Untuk siapa? Biasa kita guna istilah hinggap ni untuk apa? Yang ini kita akan guna untuk burung-burung yang berterbangan kemudian singgah, yang duduk sebentar, yang bertenggek di atas dahan dan pohon. Itu kita gunakan istilah hinggap. Bermakna persinggahan dia tu sangat-sangat sekejap, sangat-sangat sementara. Dalam surah Ghafir, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai kaumku, Allah Subhanahu Wa Taala lakamkan dalam Al-Quran, wahai kaumku, sesungguhnya nikmat kesenangan dalam dunia ni hanyalah sementara saja. Kesenangan dalam dunia ni adalah sementara saja, dan akhirat itulah kekal abadi. Negeri akhirat itulah kekal abadi. Dalam surah Ghafir ayat ke-39. Nanti tuan-tuan dan puan boleh buka di rumah masing-masing. Jadi, hidup kita ni hanya hinggap saja, tuan-tuan dan puan. Sementara. Kalaulah kita boleh kata singgah tu, mungkin lama lagi. Tapi nak katakan kehidupan kita sebenarnya betul-betul hinggap. Persinggahan yang sementara. Sementara tu lama mana? 1 jam ke? 2 jam ke? Kita macam terfikir kan? Sementara tu pun lama. Dia punya lama tu adalah sekadar hinggap saja, tuan-tuan dan puan, kita kat dunia ni. So kalau kita sedar bahawa kita adalah hinggap saja, yang kita duduk dalam dunia ni hanyalah sementara saja, maka kita benar-benar hidup. Kalau kita rasa dunia ni adalah tempat kita tinggal untuk selama-lamanya, makna kata kita sebenarnya telah pun mati. Itu sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Cek balik sama ada kita sedar ataupun tidak bahawa tempat kita sebenarnya, destinasi kita sebenarnya adalah akhirat kelak. Inilah R&R kita. Inilah tempat persinggahan kita. Penting tak untuk kita hidup? Yes, penting untuk kita hidup. Itu kan terus next punya point lah.
Okay. Penting tak hidup? Yes, penting hidup tu. Penting tak hinggap ni? Penting. Sebab apa? Sebab kita kena tahu, nak ke akhirat, nak pergi ke dunia akhirat, kita kena ada bekalan. Bekalan datang daripada mana? Datang daripada persinggahan sementara kita ni, yakni hinggap ni tadi. Kena ingat, hidup adalah hinggap. Sekiranya tuan-tuan dan puan dan saya merasakan dunia ini adalah selama-lamanya, makna kata kita belum benar-benar hidup, bahkan kita sebenarnya telah pun mati. Baik, tuan-tuan dan puan, seterusnya. Tadi H, sekarang kita pergi kepada Okey, kita sekarang pergi kepada I, intisari. Intisari. Bukan inti karipap. Intisari. Apa makna intisari ni tuan-tuan dan puan? Baik, kalau kita boleh kirakan, intisari ni sebenarnya adalah satu jalan cerita penting dari sudut bahasa lah kan. Daripada sudut bahasa, intisari ni membawa maksud penting, jalan cerita, isi ataupun erti. Penting, isi, jalan cerita ataupun erti. Itu daripada sudut bahasa. Tapi intisari ni sebenarnya kalau nak dikaitkan dengan kehidupan kita ni adalah penting. Macam saya cakap tadi, penting tak kita hidup? Penting. Sebab apa hidup? Sebab apa hidup tu penting? Sebab kita nak bawa bekalan ke akhirat kelak. Sebab orang yang telah pun mati, mereka tak boleh nak buat apa-apa dah. Orang yang telah pun mati, mereka terpaksa berdepan dengan semua cabaran, maksudnya terpaksa berdepan dengan apa yang mereka telah lakukan ketika mereka hidup. Jadi penting ni kat mana? Pentingnya dekat kehidupan tadi tu. Hidup ni penting tak? Sangat penting. Sebab apa? Sebab tadi tu. Intisari. Sebab itu, kita kalau sedar, kalau seseorang itu merasakan dia benar-benar hidup, maka dia akan isikan jalan cerita kehidupan dia ni dengan perkara-perkara yang penting, supaya kehidupan dia menjadi satu erti yang paling bermakna. Apa maksud intisari tadi? Penting, jalan cerita, isi dan juga erti. Dengan kata lain, kalau orang yang benar-benar hidup, jika tuan-tuan dan puan dan saya benar-benar hidup, kita kena sentiasa isikan jalan cerita kehidupan kita dengan perkara-perkara yang penting, agar kehidupan kita menjadi benar-benar bermakna ataupun bererti, supaya kita boleh bawa kepada akhirat kelak. Itu adalah orang yang benar-benar hidup sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita tak nak buat apa-apa, kalau kita tak nak isikan kehidupan kita ni dengan perkara-perkara yang penting, kita akan mensisiakan kehidupan kita, tuan-tuan dan puan. Baik, yang seterusnya. Setakat ini jelas ke? Saya harap tuan-tuan dan puan jelas apa yang cuba saya sampaikan. Okey. Kalau ada apa-apa soalan apa semua, boleh tinggalkan di ruangan komen supaya kita dapat bincangkan pada masa akan datang, insya-Allah. Baik, yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan, yang seterusnya adalah D. Apa dia D? D itu adalah dugaan. Kehidupan kita ni merupakan satu dugaan, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Maksudnya Allah SWT ciptakan kita, lahirkan kita di muka bumi Allah ni pun adalah untuk menilai kita, adalah untuk uji kita, untuk menduga hamba-hamba Allah SWT. Allah nak lihat hamba yang mana satu benar-benar bertakwa dan beriman kepada dia. Tak semua orang boleh masuk ke dalam syurga Allah SWT. Maka macam mana kita nak buat? Kita akan diduga, kita akan diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang hamba itu sendiri mampu, dengan ujian yang kita sendiri mampu. Allah takkan uji kita mengikut bukan kemampuan kita. Contohlah kan tuan-tuan dan puan, kita nak bagi beasiswa kepada semua pelajar. Kita nak bagi beasiswa kepada pelajar, tapi tak semua orang boleh dapat. Hanya 20 orang pelajar saja yang boleh dapat beasiswa tersebut. Jadi kita kena buat apa? Kita kena berikan ujian ataupun peperiksaan. Kita berikan mereka ujian. Tapi tuan-tuan dan puan, adil ke kalau kita buat ujian untuk budak biologi, budak yang medik, budak yang ambil kos perubatan, mereka ambil exam untuk perakaunan? Tak adil, tuan-tuan dan puan. Adil ke untuk budak akaun, budak perakaunan, untuk mereka ambil ujian biologi? Tak adil, tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena bagi ujian yang mengikut kemampuan mereka. Begitulah adilnya Allah SWT. Lebih lagi adil daripada itu. Itu adalah sistem manusia. Tapi hakikatnya Allah SWT lebih adil daripada manusia. Jadi dengan kata lain, Allah memang hidupkan kita adalah untuk diduga. Jadi kalau kita tak diuji, bermakna kita bukannya hidup, kita telah pun mati. Maksudnya bila kita ada dugaan,
Bermakna kita sedang hidup, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang kita kena bagi tahu kepada diri kita adalah dugaan ini dalam benda biasa. Sebab Rasulullah SAW, kekasih Allah, tuan-tuan dan puan, diuji dengan begitu dahsyat. Apatah lagi kita sepatutnya. Rasulullah, kekasih Allah, Allah uji, tanda Allah sayang. Jadi kita, Allah uji kerana Allah sayang, tuan-tuan dan puan. Jadi bersyukur apabila diuji. Hari ini semua orang ditimpa ujian, semua orang ditimpa dugaan dengan pandemik COVID-19. Moga kita doakan sama-sama agar perkara ini berakhir dengan sebaik-baik mungkin. Semoga ada datang manfaat kepada semua orang, insya-Allah. Kekal positif. Kekal positif. Baik, yang seterusnya, kita masih ada lagi 2 ni. Kita masih ada lagi 2. Harap tuan-tuan dan puan masih setia bersama dengan saya untuk kita berkongsi apa makna kehidupan sebenarnya ni. Jangan lupa untuk share perkongsian ini kepada sahabat-sahabat. Semoga mereka pun dapat merasakan makna kehidupan yang sebenar. Baik, tuan-tuan dan puan, seterusnya adalah you usaha. Usaha. Tuan-tuan dan puan, kehidupan kita ni merupakan satu usaha. Orang yang hidup tu, apabila mereka berusaha, mereka mewarnai kehidupan mereka. Allah Akbar, terjatuh belakang puan. Baik. Tetapi sebaliknya, apabila seorang itu tidak mahu untuk berusaha, mereka malas nak berusaha, dah berhenti pun, dah fed up dah, percayalah tuan-tuan dan puan, dia telah pun mempersia-siakan hidupnya. Kita telah pun mempersiakan hidup kita sekiranya kita tak mahu berusaha. Hidup itu adalah tanda kita usaha. Tuan-tuan dan puan, kita pernah banyak kali dengar ada ustaz-ustaz kita cerita, betul tak? Yang mana apabila seseorang itu telah mati, apabila seseorang anak Adam itu telah mati, meninggal dunia, mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidupkan kembali ke dunia. Kenapa? Sebab mereka minta untuk mereka beribadah. Dalam arti lain, untuk berusaha untuk beribadah. Mereka nak balik beribadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka tahu waktu hidup je boleh beribadah. Waktu hidup tu je lah boleh membuktikan yang kita ni adalah sebenar-benar hamba. Waktu dah mati tak boleh dah. Rasulullah takkan kenal hamba-Nya yang tak nak berusaha berselawat. Rasulullah tak kenal. Jadi ketika kita hidup ni lah, kita kena banyak berselawat supaya kita bila dah mati, Rasulullah kenal, oh ini hamba aku yang sentiasa berselawat kepada aku. Kerana apa? Kita sentiasa berusaha di dunia untuk selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga kita tergolong dalam golongan orang yang beriman dan bertakwa, yang sentiasa berusaha untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, itu adalah usaha. Kehidupan adalah satu usaha. Orang yang benar-benar hidup, dia akan berusaha. Orang yang tak nak berusaha, dia telah pun mati, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, seterusnya dan yang terakhir. Dah terakhir dah. Kita dah lebih 10 minit dah pun video ni. Dah lebih 10 minit dah pun perkongsian kita pada hari ini. Tapi tak ada masalah. Satu lagi. Boleh ke boleh? Boleh. Tak ada masalah kan? Baik, yang seterusnya adalah P, tuan-tuan. Apa itu P? Peluang. P membawa maksud peluang. Tuan-tuan dan puan, kehidupan kita adalah satu peluang. Jangan lepaskan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sebab inilah peluang satu-satunya yang akan datang dan ia tidak akan kembali lagi untuk kita dan takkan berlaku lagi. Inilah satu-satunya peluang. Hidup itulah satu peluang yang ada. Sebab tu tuan-tuan dan puan, bila kita kehilangan kaki, itulah satu-satunya kaki Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Walaupun ada sekarang mesin untuk gantikan kaki kita, ada mesin untuk gantikan tangan kita kalau patah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, itulah satu tangan, itulah satu-satunya kaki yang Allah SWT pinjamkan kepada kita. Ia takkan diberikan peluang kedua. Sama juga lah dengan kehidupan kita, samalah juga dengan nyawa kita. Gunalah sebaik mungkin peluang yang diberikan oleh Allah SWT. Andai kata kita tak memanfaatkan sebaik mungkin peluang ni, kita akan jadi orang yang rugi. Dan orang yang rugi tu tidak akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sama-sama memanfaatkan peluang hidup ini agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan, itu adalah makna sebenar kehidupan. Saya yakin tuan-tuan dan puan semua pernah dengar macam-macam lagi makna kehidupan ni sebenarnya. Banyak sangat-sangat. Tapi ini hanyalah sebahagian saja saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Saya yakin bila saya kongsikan benda ni, tuan-tuan dan puan sendiri pun mengangguk, iyalah betul lah, aku ni diuji hidup aku. Iyalah, aku ni sebenarnya singgah saja dalam dunia ni. Iyalah, inilah satu-satu peluang. Aku kena berusaha sungguh-sungguh, tuan-tuan. Ya Allah, aku akan buat yang terbaik. Itulah dia. Ini puan-puan. Sebab tu kita kena ingat bahawa orang yang benar-benar hidup, mereka ni hanya hinggap saja di muka bumi Allah ini untuk mereka jadikan kehidupan mereka penuh dengan intisari-intisari bermakna, supaya mereka walaupun mereka melalui pelbagai dugaan-dugaan yang mendatang, mereka tetap berusaha
untuk memanfaatkan peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu Taala ini. Itulah kehidupan. Boleh ke boleh? Terbaik. Saya yakin tuan-tuan dan puan semua jelas dan faham apa yang saya cuba sampaikan pada perkongsian kali ini. Baik, tuan-tuan dan puan, kita tak boleh nak tunggu masa lama-lama lagi. Kita tak nak lama-lama. Baik, saya saja sekadar kata apa, makluman lah. Kita pun sekadar makluman kepada tuan-tuan dan puan bahawa 13 November dan 20 November 2020 kita akan mengadakan satu program yang bertajuk Jom Positif. Jom Positif. Sebab kita nak membantu tuan-tuan dan puan untuk kekal positif. Dalam tu kita akan berkongsi teknik macam mana nak ubah pemikiran negatif ke positif. Ada teknik Neo CBT daripada Kak Yong. Saya dan juga Kak Yong akan bersama tuan-tuan dan puan pada 13 November dan 20 November untuk berkongsi. Dan saya juga akan kongsikan macam mana untuk menguruskan emosi melalui kisah Siti Maryam, seorang insan yang sangat-sangat hebat, bahkan dijadikan namanya sebagai nama surah. Dan tuan-tuan dan puan, saya akan kongsikan juga macam mana kita nak kenali personality asas supaya kita mampu handle emosi-emosi. Macam mana kita nak handle anak-anak kita ke dan sebagainya. Saya akan kongsikan juga. Dan yang terakhir saya akan kongsikan 3 ataupun mungkin 4. Bonus lah, kalau 4 tu bonus lagi. Tapi 3 tu confirm. 3 muslihat minda. 3 muslihat minda, tuan-tuan dan puan. Baik, itu kita akan kongsikan. Itu saja untuk perkongsian hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan terhibur dan juga bermanfaat. Apa yang perkongsian saya sampaikan ini berkaitan tentang hidup. Ingat, jika kita tidak benar-benar hidup, bermakna kita telah pun mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan. Jumpa lagi di lain masa, insya-Allah.